My brothers, my nakama yang masih belajar maupun yang telah bekerjaya. Kalau sebelum ni korang just beli t-shirt One Piece je kan, dan beli t-shirt dapat t-shirt je. But hari ni aku nak buka peluang kat korang seluas-luasnya. Di mana? IG Shop Scoverto Hub, Malaysia #1 anime merchandise, menawarkan t-shirt Mugiwara Edition, yang mana kalau korang beli satu helai percuma stiker, beli dua helai percuma keychain dan stiker, beli tiga helai percuma stiker, keychain, frame. Dan tak cukup dengan itu, untuk warga Semenanjung, korang akan dapat postage percuma dengan pembelian 3 helai ke atas. Jangan cakap abang lupa dekat warga Borneo, korang pun berpeluang untuk mendapat free gift yang sama dan free postage untuk korang juga dengan pembelian 4 helai ke atas. Cepat guys, get it now dan cargas, sebab this Mugiwara Limited Edition ini hanya akan dibuka sampai 25 Oktober sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Ni bukan pre-order tau. Get it now. Ikuzu Yarudomo. Up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright, hari ni aku nak sambung balik borak pasal chapter 1028, sambung yang semalam. Sebab semalam sempat cover pasal Devil Fruit Vegapunk dan pendedahan kapal World Government menuju ke Wano je kan. So ini kita nak sambung pasal Robin dan seterusnya pula. Hopefully dapat cover habis lah, pasal next chapter pun dah nak dekat keluar dah kan, tak lama lagi. Again, special thank to my Patreon. Thank you for your support and shout out kepada Rizkian, Syazwan, Double N dan Nazrul Hamzah. And don't forget to subscribe to Yusuf Daniel, my Gear 4th Patreon. Dan thank you juga kepada korang yang support bisnes aku, IG Shop Scoverto Hub. Dan insyaAllah lepas t-shirt Mugiwara Edition ni aku akan offer next merchandise pula. Make sure to follow IG Shop Scoverto Hub supaya tak ketinggalan any news, okay? Alright, let's proceed with the content. Video 1, 2. Ni lagi dapat dimasak, sedap dimakan. Ni lagi dapat dimasak, sedap dimakan. Ni lagi dapat dimasak, sedap dimakan. Alright, now dalam chapter 1028 kita dapat melihat bahawa World Government still belum give up untuk dapatkan Nico di O'Hara Robin. So aku yakin Nico Robin berkemungkinan lepas ni akan menjadi satu watak sentral yang penting dalam siri One Piece. Okay, sebelum ni dalam chapter 818 muka surat 8 kita boleh tengok Nekomamushi ada cakap, disebabkan Robin boleh membaca poneglyph, nanti all the big names dari seluruh dunia surely akan cuba untuk colik Robin punya nanti. Lepas tu Robin pun cakap lah, tak apa, tak ada hal, pasal dia ada kawan yang sangat-sangat boleh diharapkan untuk pelihara dia. Lepas tu kau tengok lah muka diorang sorang-sorang macam mana kan. Semua je siap je. Jadi apa yang Nekomamushi cakap ni adalah dalam chapter 818, 210 chapter dulu lagi. Dan now apa yang Nekomamushi cakap tu sekarang ni dah menjadi kenyataan. Bermula dengan awal-awal dulu Kaido dan Big Mom reveal diorang punya plan, which is untuk kumpulkan the ancient weapon, cari One Piece dan jadi the Pirate King. So untuk cari One Piece, 4 poneglyph diperlukan, dan bukan itu sahaja, somebody are needed to decipher the poneglyph. And yes, sebagaimana yang kita tahu, Big Mom ada pudding from the 3 Eyes tribe yang dikatakan mampu untuk membaca poneglyph menggunakan kemampuan the voice of vaulting yang diorang miliki. Namun anak dia tu belum lagi awaken ability dia. So nak tak nak diorang perlukan Robin juga. Lepas tu kalau korang ingat balik, Black Maria pernah cakap sebelum ni masa lawan dengan Robin yang Kaido juga nakkan Robin untuk maksud yang sama. And now dalam chapter 1028 ni juga World Government pun nakkan Robin juga, maybe untuk lindungi the history daripada didedahkan. So aku yakin berbalik kepada statement Nekomamushi dalam chapter 818 tu dan sekarang chapter 1028, which is 210 chapter yang lalu, yang mana kalau kita menganggarkan pengiraan Ceterius Paribus, which is every week ada chapter, so almost 4 tahun dulu lagi Oda dah cakap yang Nico Robin akan berada dalam bahaya menerusi kalam Nekomamushi, and all the big names akan mengejar Robin, dan dihidupkan kembali penyataan tersebut dalam chapter ini. Pada aku surely Oda ada plan something big that might happen to Robin. Dia macam seolah-olah kehadiran CP0 dalam arc Wano ni macam nak setkan another conflict kepada jalan cerita di Wano arc, and this arc will be huge compared to arc yang lain. Okay, kalau semalam kita cerita dengan penuh yakinnya yang Kaido akan kalah, but if Luffy dan aliansinya yang kalah, what will the World Government do? Apa tindakan diorang pula lepas tu? Yang ni kita try nak bersembang dari sudut pandangan World Government pula. So benda ni juga ada kemungkinan berlaku, dan sekiranya Kaido yang menang dan capture Robin, nak tak nak World Government kena juga halang Kaido dari menjadi the Pirate King dan daripada menjumpai One Piece. Sebab sebelum ni diorang macam play safe ataupun diorang buat kerja senang, menangguk di air yang keruh. Macam mana diorang just biarkan Luffy kalahkan Kaido, dan lepas Luffy kalahkan Kaido, diorang
culik Robin dan jadikan Wano tu sebagai teritori dorang ataupun menjadi sebahagian daripada negara dorang. So sebenarnya perkara ni menarik untuk diperbincangkan sebab dorang mesti kena bear in mind kalau Luffy menang tu mudah sikit lah kerja dorang sebab surely geng-geng Luffy dah penat macam yang kita sembang semalam. But what if Kaido yang menang? Dalam keadaan kita tahu Kaido dan Big Mom berpakat untuk cari One Piece dan the ancient weapon. Kaido takkan simply biarkan Nico Robin jatuh ke tangan world government gitu je. Bukan aku nak bagi korang pening ke apa. It just aku nak cerita pasal possibilities. Dan benda ni juga lepas aku baca chapter 108 ni, aku jadi tertanya-tanya. Support Nakama first. Dalam segmen SNF hari ini, aku nak highlight satu bisnes nakama kita yang bernama Hadi. Hadi menawarkan kepada kita jersey anime. Ada Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Attack on Titan dan Naruto. Apa yang best pasal jersey anime ni adalah kain dia bermaterialkan microfiber, sublimation, HD print dan penghantaran seluruh Malaysia. 10 desain disediakan untuk anda pilih mana anda suka. Diorang juga sediakan combo. Beli satu dengan harga RM50, dua helai dengan harga RM90 dan beli 3 helai dengan harga hanya RM130. So get it now guys. Link WhatsApp Hadi aku sediakan di ruangan description di bawah. Pasal masa awal-awal pengenalan Kaido dulu dalam chapter 795, kita dapat melihat yang Kaido ada mention sambil menjerit yang dia nak mulakan peperangan terbesar dalam sejarah One Piece. Dan lepas tu pula masa awal-awal Fire Festival dalam Wano Arc, Oda double down on the first statement dari Kaido sebelum ni, which is dalam chapter 954 dalam muka surat terakhir, Kaido bercerita pasal beraliansi dengan Big Mom. Lepas tu nak cari the ancient weapon, nak cari the One Piece. So aside from the new Onigashima plan, Kaido juga ada the ultimate plan sekarang ni, which is to take over the world. So sebenarnya kalaulah Luffy berjaya kalahkan Kaido dalam Wano Arc ni, so benda tu akan menjadi penamat yang sangat-sangat drastik kepada sebuah storyline of the Kaido plan yang Oda dah build selama ni untuk Kaido. Jadi benda ni lah antara satu perkara yang kita perlu bear in mind, yang mana it will be a very drastic dan agak merugikan kepada satu watak antagonis besar macam Kaido dan Big Mom ni untuk dihentikan matlamat dorang from being accomplished. So that's why there is a very high chance juga, despite all the setup, all the scene, all the info yang kita dapat sebelum ni, yang mana nampak macam favoring Luffy and his ally, but still Luffy dan his ally tetap juga kalah. Sebab ada banyak kemungkinan tau. Contohnya, ni contoh macam Big Mom tiba-tiba ambil life span dari Mugiwara Pirates, Kaido capture Nico Robin, atau mungkin Law korbankan diri dia untuk selamatkan Luffy atau Zoro, atau mungkin kita akan saksikan satu setup yang mirip-mirip macam situasi yang berlaku di Sabaudi dan membuatkan pertarungan ini akan bersambung di satu tempat yang lain, yang mana Luffy sangat-sangat perlukan aliansi dia yang lain juga macam Mugiwara Grand Fleet, Revolutionary Army dan sebagainya, yang bertempat perlawanan diorang tu, peperangan tu berlaku di tempat lain pula. Bukan apa tahu, sebab kalau kita tengok balik watak-watak antagonis yang lain, diorang semua ada yang dah terus sukses ataupun hampir-hampir sukses grand planning diorang dan datang Luffy untuk menggagalkan planning diorang. Sedangkan Kaido dan Big Mom, the biggest antagonis karakter dalam dunia One Piece, terhenti planning diorang pada fasa yang sangat-sangat pendek. Contohnya macam Crocodile, dah sempurna dah pun planning jahat dia, Alabasta dah kucak-kacir teruk dah pun, then come Luffy. Skypiea, Enel dah jadi god dah pun, then datang Luffy. Fishman Island, Hordy Jones dah berjaya dah pun capture King Neptune, kemudian datang pula Luffy. Dressrosa, Doflamingo dah berjaya dah overthrown King Riku, kemudian datang pula Luffy. But untuk Kaido dan Big Mom, baru je start planning, yang mana planning Kaido tu dah sangat-sangat lama, dihentikan Luffy dalam fasa yang sangat-sangat pendek. Yes, I know Kaido jajah Wano pada jangka masa yang sangat-sangat lama, 20 tahun lama dia, but apa yang aku cuba maksudkan kat sini adalah planning Kaido dengan Big Mom tu yang nak dapatkan the ancient weapon dan One Piece tu. So that's why lah aku cakap tadi, there is a very high chance juga yang Luffy akan kalah dalam war ni dan peristiwa macam Sabaudi berulang dan Luffy perlu dapatkan atau tambahkan aliansi dia untuk rematch dengan Kaido dan selamatkan Nico Robin kembali. The reason why aku cerita benda ni adalah disebabkan setup yang telah Oda bina ni telah sangat-sangat lama dan sangat-sangat rugi kalau ending untuk planning watak antagonis sebesar Kaido dan Big Mom tu terhenti dalam masa yang sangat singkat. So again, berbalik kepada perbahasan kita awal tadi, sebab tu aku cakap yang Robin berada dalam situasi yang sangat-sangat berbahaya kalau Luffy dan aliansi dia menang lawan dengan Big Mom dan Kaido, diorang terpaksa pula berhadapan dengan Cypher Paul pula, yang mana diorang surely kehabisanul energi dan kalau diorang kalah pula, Kaido dan Big Mom surely akan capture Nico Robin to
accomplish their plan. So guys, what do you think? Please leave your comment down below. Okay? So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Jika hati ini mengadu sakit dan merintih dengan musibah yang diberi, ingatlah bahawa ujian ini cuma seketika. Kedatangannya tidak lama. Sampai masa ujian ini akan pergi. Kita cuma perlu melaluinya dengan sabar dan redha. Selepas itu carilah di mana hikmahnya. Semoga ujian yang hadir ini membawa satu pelajaran dan pengajaran dalam kehidupan kita. Kita suka ataupun tidak, kita tetap harus terima hakikat bahawa kehilangan itu sebenarnya realiti, bukan khayalan. Kita tak perlu takut kerana suatu hari nanti kehilangan itu pasti akan kita rasai. Belajar untuk terima hakikat. Setiap apa yang sedang kita nikmati ini adalah kepunyaan Allah. Kedatangan ujian kesusahan bukanlah untuk menghina. Begitu juga kesenangan sebenarnya juga adalah ujian, dan ia datang tidak juga untuk memuliakan. Kedatangan ujian sebenarnya adalah untuk melihat setiap dari kalangan kita siapa yang paling baik amalannya, pergantungannya. Kedatangan ujian adalah untuk Allah melihat kepada siapa kita akan meminta tolong dan kepada siapa kita akan mengadu kesusahan dan mensyukuri kesenangan. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi